خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah sedang menonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang penuh barakah ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah Al-Quran 3T kita pada hari ini, hari Rabu. Kita akan menyambung kitab tajwid kita. Okey, siapa yang ada kitab tajwid boleh buka di halaman yang ke-130. Tajuk kita iaitu tajuk harakah. Sebelum tu saya mohon respon daripada para jemaah. Berikan komen adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak, dan tekan lokasi anda, dan kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik para jemaah, sedang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya pada petang ni, Puan Zainab Haji Ramli, Rokiah Abdul Rahim Suhaimi Ghazali Suraya Afandi, Siti Hajar Muhammad Nazir Aminah Arsyad, Datuk Malina Muhammad Farisha Zahra Syidah Shah, Muhammad Razi Saleh, lagi Zaitun Ali, Zuraina Mainan, dan kepada semua Bunga Tanjung, dan kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kerana memberikan masa anda pada petang ini untuk bersama dengan Al-Quran. Kita mengenal Al-Quran, mudah-mudahan dengan kita semakin kenal, bertambah ilmu kita, akan meningkatkan
cinta kasih kita terhadap Al-Quran yang akan mengundang kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis menyebutkan bahawa bagaimana mereka-mereka yang menjadi ahli Al-Quran itu, ahli Al-Quran itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamakan mereka itu sebagai ahlullah, ahli keluarga Allah. Menunjukkan betapa akrab, dekatnya ahli Al-Quran itu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kalau semua telah bersedia, terima kasih atas respon yang diberikan. Yang baru join, yang menyertai kelas pada petang ini, sama ada melalui saya punya page Quran bersama Ustaz Jeff, ataupun klinik ngaji Kubak Center, ataupun page Surau Al-Munawwarah. Semuanya yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Rehan, Kak Salma, Zuraini, Maina dan yang lain-lain. Okey. Kalau dah ada kitab bersedia, kita akan buka muka surat 130. Muka surat 130, tajuk berkenaan dengan harakah. Boleh tulis di ruang komen, ataupun di ruang komen pun saya dah tuliskan, ada saya sertakan link juga. Okey, saya sharekan saya punya siapa yang tak ada kitab, saya sharekan di sebelah saya ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Harakah ataupun baris, harful mutaharrik, huruf yang berbaris ataupun huruf yang bergerak. Apakah dia makna harakah? Pada bahasa, dari sudut bahasa sendiri, harakah itu membawa maksud baris ataupun gerak. Apa dia? Baris ataupun gerak. Baik, pada istilah, ia merupakan kiasan bagi bunyi pergerakan huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf itu dia hidup, dia bergerak. Bukan huruf yang mati ataupun huruf yang tidak berfungsi. Baik, kita tengok itu maksud harakah. Ini harakah apa? Harakah atas ke bawah, depan dan sebagainya lah. Baik, harakah ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu harakah asliyah dan yang kedua harakah far'iyah. Yang asli dan yang far'i, yang pecahan. Okey. Baik. Harakah asliyah adalah baris asli. Memang itulah barisnya. Harakah asliyah ada 3 jenis, iaitu fathah, kasrah dan dhammah. Kalau kita dulu-dulu biasa mengaji alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, alif di depan u, alif di bawah i, kan kita dulu belajar macam tu. Baik, kita guna bahasa Melayu di atas, di bawah, di hadapan. Kalau bahasa Arab panggil fathah, kasrah, dhammah. Fathah tu balik atas, kasrah baris bawah, dhammah baris hadapan. Huraian dia macam ni. Baik, kita tengok. Fathah iaitu baris atas. Fathah ni adalah baris atas yang diambil daripada alif saghirah mabtuhah, alif kecil yang melintang. Dia asalnya alif kan tegak macam tu, tapi dia kecil, kemudian dia melintang kan. Bila melintang nampak bentuk dia macam baris atas. Okey, itu dah ada alif saghirah mabtuhah, alif kecil yang melintang, kemudian diletakkan di atas huruf. Letakkan di atas, bukan di tepi, bukan di bawah, bukan di hadapan, tetapi di atas huruf tersebut. Contohnya kita tengok fa ha sya ra. Ini semua baris atas ni. Fa ha sya ra fanada. Ni baris atas tu adalah namanya fathah. Semua maklum lah, semua faham kan, semua tahu ni. Benda mudah aja. Baik. Huruf-huruf yang berbaris dengan fathah, huruf-huruf yang berbaris atas ni dinamakan huruf maftuhah. Kalau kita kata baris tu sendiri namanya fathah. Tapi kalau huruf yang ada baris di atas, huruf tu kita panggil huruf maftuhah, huruf yang maftuh, yang berbaris atas, huruf yang terbuka. Seperti kita kata nun maftuhah, kalau huruf nun lah, nun yang berbaris atas. Baik, perhatian. Melafazkan baris fathah dengan membuka mulut dinamakan fathah. Fathah tu maksudnya buka. Jadi sebab itulah masa kita membariskan huruf tersebut yang berbaris di atas tu, kita akan buka mulut kita.
Bukan tutup, bukan muncung, bukan begitu. Dia buka. Ulama tajwid mengatakan bahawa fathah terbagi kepada dua keadaan, iaitu syadid dan mutawassit. Mutawassit tu apa? Okay, kita tengok. Apa dia fathus syadid? Fathus syadid iaitu bukaan yang bersangatan. Dia terjadi ketika mana melafazkan huruf yang ditafkhimkan. Jadi huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la tu apa? Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, za. Kita kena hafal tu huruf isti'la ni penting sebab kita akan sentiasa menggunakan dan mempraktikkan huruf-huruf ni. Huruf isti'la, cara nak hafal dia khussa, daghtin, qiz. Sama-sama. Khussa, daghtin, qiz. Tu huruf-huruf isti'la. Kalau dia berbaris atas, maka dinamakan fathus syadid, buka yang bersangatan, sebab masa kita buka tu mulut kita kembung. Contoh kalimah khashi'in, mana dia huruf tafkhimnya, huruf isti'la'nya iaitu huruf kha ni. Masa kita sebut, kita tak baca kha. Kalau kha buka ke tepi, itu namanya istifal. Kalau yang fathus syadid, yang tafkhim tu, buka dia kembung. Kha, mulut kita macam tu. Kha, jelas kan? Kha, khashi'un, khashi'un, khashi'un. Mulut kita kha, begitu. Dia bukan kha, tak boleh buka ke tepi. Baik, itu namanya fathus syadid. Buka yang bersangatan, dia terjadi apabila huruf isti'la. Okey. Yang kedua, yang dinamakan fathu mutawassit, bukaan yang sederhana. Dia tak macam kembung begitu. Ketika mana melafazkan huruf-huruf yang ditarqiqkan, huruf-huruf yang dinipiskan, iaitu huruf-huruf istifal. Selain daripada huruf isti'la, adalah huruf istifal. Jadi huruf-huruf istifal ni semuanya kita baca dengan buka yang sederhana. Macam mana bunyinya? Contoh kalimah hafizun. Huruf ha ni adalah huruf istifal. Kita tak baca hafi. Kita tak baca macam tu mulut kita. Kita baca hafizu. Ha, buka ke tepi. Ha, itu namanya fathu mutawassit. Buka yang sederhana. Fa, ha, fa, ha. Begitu ya. Baik, itu baris ataupun harakah yang pertama, iaitu harakah fathah. Harakah yang kedua, baris yang kedua iaitu kasrah. Iaitu baris bawah. Kasrah ni, macam mana ulama tu boleh dapat reka bentuk macam tu di bawah? Macam mana diambil? Diambil daripada ya ma'kusah. Ya yang terbalik ke belakang. Ni. Ya ni dia terbalik. Dan dibuang kepalanya. Udahlah, kepalanya kena buang, kemudian diterbalikkan. Kemudian diletakkan di bawah huruf. Bila dah ya tu macam tu, bila dah buang kepala, bentuk dia lebih kurang macam baris atas tadi. Okey, tapi asalnya diambil daripada ya ma'kusah. Kalau saya boleh lukis, saya lukislah. Baru kita nampak. Saya buat macam tu, saya buang kepala dia. Jadi nampak macam baris kasrah. Okey, diletakkan di bawah huruf. Contoh biyaminihi. Mana bi tu, kemudian nihi. Semua tahulah yang ni. Kan, yang baris bawah ni semua tahu. Okey. Huruf-huruf yang berbaris kasrah dinamakan huruf maksurah. Kalau baris tu sendiri namanya kasrah. Tapi kalau huruf yang ada baris bawah, huruf tu dinamakan huruf maksurah. Okey. Seperti kita kata nun maksurah, nun yang berbaris kasrah, yang berbaris bawah. Baik, itu baris yang kedua. Baris yang ketiga namanya dhammah. Apa dia? Dhammah. Iaitu baris hadapan. Dhammah ini diambil daripada waw saghirah, waw kecil. Daripada mana datang punca ulama lukis gambar baris depan tu? Asalnya diambil daripada
huruf waw kecil. Huruf waw tapi dikecilkan rupanya. Kemudian diletakkan di atas huruf. Contoh wujuhu, wujuhu. Ni contoh ju. Okey. Itu baris dhammah. Jadi huruf-huruf yang berbaris dengan dhammah dinamakan huruf madmumah. Seperti kita kata nun madmumah, iaitu nun yang berbaris dhammah. Jadi kalau baris tu sendiri namanya dhammah, kalau huruf yang ada di atasnya baris dhammah, huruf tu dinamakan huruf madmumah. Okey? Ini semua senang insya-Allah. Apa kata Imam Syahib dalam matan Az-Zail? Okey. Maka fathah itu diletak di atasnya huruf. Fathah diletak ke atas huruf. Dan dialah alif kecil yang melintang. Asalnya alif tapi dia melintangkan. Dan dhammah pula dikenali iaitu waw yang diletakkan di hadapan huruf atau di atasnya. Di atas huruf. Manakala yang diletakkan di bawah ialah kasrah. Baris kasrah. Maka itulah ya yang telah dibuang kepalanya. Okey? Ini bagaimana datang punca-punca bentuk baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Perhatian, jika mana-mana huruf hijaiyah yang menerima baris tetapi tidak dinyatakan akan barisnya, dia menerima berbaris secara umum, maka dinamakan huruf mutaharrikah. Kalau huruf tu ada baris, tak kisahlah dari atas ke bawah ke depan, dinamakan huruf mutaharrik, huruf yang bergerak, huruf yang berbaris. Iaitu huruf-huruf yang berbaris sama ada berbaris fathah, kasrah ataupun dhammah. Harakah adalah satu sifat daripada sifat yang mendatang. Huruf itu sendiri, dia ada sifat-sifatnya. Huruf alif, ba, ta, sa, tu dia ada sifat. Setiap huruf tu dia ada sifat-sifat dia. Sifat yang tebal, yang nipis, yang terangkat, yang menurun, yang bersiul, yang berdesir, yang berangin. Itu sifat-sifat huruf. Harakah ni dia merupakan sifat yang mendatang kepada huruf itu. Okey. Jadi harakah ni dia datangkan lagi sifat baru kepada huruf tersebut. Harakah dikategorikan dalam kumpulan sifat berlawanan. Lawan bagi harakah adalah sukun. Jadi kalau huruf yang bergerak, lawannya huruf yang sukun. Huruf sukun bermaksud tidak menerima harakah ataupun tidak dimasuki baris. Kalau ada huruf tu baris atas, bawah, depan, itu namanya huruf mutaharrik. Kalau huruf tu tak ada baris atas, bawah, depan, tak ada tiga-tiga tu, maknanya huruf tu adalah huruf yang mati, huruf yang sukun ataupun huruf yang tidak menerima baris. Ulama dhabt. Ulama dhabt ni, bunyi dhabt ni macam siapa biasa dengar bunyi dhabt. Dhabt ni biawak pasir. Kalau kita kat Malaysia ni kita panggil biawak tu, kita tak panggil lah dhabt. Dhabt ni dia bentuk dia macam biawak. Dia kering dan berada hidup di padang pasir. Boleh dimakan. Siapa yang nak makan boleh makan. Benda tu adalah benda yang boleh, yang harus. Dia ada peristiwa dia lah. Sahabat makan di hadapan Nabi SAW, tapi Nabi tak makan. Nabi biarkan je sahabat makan. Menunjukkan bahawa makanan itu dibolehkan. Sebab Nabi tidak mengingkarinya. Kalau binatang tu tak boleh dimakan, Nabi akan tegah, wahai sahabat, jangan makan. Benda ni kotor. Contoh. Tapi Nabi, dia tak tegah. Nabi biarkan saja sahabat makan, tapi Nabi sendiri tak makan. Macam kita lah, ada setengah kita ni suka makan arnab. Ada yang setengah tu tengok arnab dia dah rasa, tengok daging, kalau dia tahu daging tu daging arnab, dia tak nak makan. Sebab bila dia nak makan tu, dia terbayang rupa arnab tu cantik, comel macam kucing. Jadi dia tak boleh nak makan arnab. Kalau dhabt ni, kalau kita dah buang kulit dia, dah potong-potong, dah masak jadi macam daging biasa, makan memang sedap. Saya dulu pernah makan lah. Nak kata selalu tu, bukan selalu lah, beberapa kali juga lah makan daging dhabt ni, daging biawak pasir ni. Sedap kalau dah masak.
Tapi kalau kita tengok rupanya, kita terbayang-bayang ataupun teringat macam biawak, kita jadi geli. Okey, tapi dhab yang dimaksudkan ulama dhab ni bukan ulama biawak. Jangan kita salah faham pula kita kata ada ulama dhab, ulama biawak. Bukan. Ulama dhab ni ialah satu istilah yang digunakan dalam membincangkan topik berkenaan dengan tanda-tanda dalam Al-Quran. Dhabtul Quran, tanda-tanda dalam Al-Quran. Tanda atas, bawah, baris itu pun termasuk dalam dhab. Jadi ulama yang membincangkan tentang tanda-tanda Al-Quran ni, mereka ni berbeza pandangan ataupun pendapat dalam menentukan tanda sukun. Tanda mati tu. Okey. Jadi ada pun yang terpilih di sisi kebanyakan ulama, iaitu berdasarkan pandangan Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni antara ulama yang masyhur dalam bidang Al-Quran, dan juga sahabat-sahabatnya, bahawa sukun diambil daripada huruf-huruf berikut. Daripada mana datang punca bentuk sukun tu? Tanda-tanda mati tu daripada mana datang puncanya? Adakah ulama saja-saja buat reka-reka bentuk tu? Tidak. Setiap tanda-tanda dalam Al-Quran tu dia ada simbol-simbol, dalam Al-Quran tu dia ada makna dan maksud. Kalau tanda mati tu dia ambil daripada kepala jim yang dibuang titik, kepala bukan sampai badan, kepala dia sahaja, kemudian dia buang titik. Jim itu daripada kalimah jazmun, jazam ataupun putus. Tanda ini menunjukkan bahawa huruf sukun terputus daripada baris. Dia bukan baris dah, dia terputus daripada baris. Maknanya dia mati. Dia tak bergerak. Okey, itu yang pertama. Ada yang kata tanda sukun tu diambil daripada kepala ha, yang daripada maksud istaraha, bermakna rehat. Tanda ini menunjukkan bahawa sebutan huruf sukun merupakan satu kerehatan berbanding huruf yang berbaris. Kalau huruf yang berbaris, kita kena bunyi-bunyikan dia, a, i, u. Tapi kalau tak baris sukun ni, kita rehat daripada bunyi macam tu. Itu pandangan. Kemudian ada yang mengatakan bahawa ha tu diambil tanda sukun tu diambil daripada kepala kha yang dibuang titik. Kha tu daripada kalimah khafif yang membawa maksud ringan. Khafif tu ringan. Jadi tanda ni menunjukkan bahawa sebutan huruf sukun lebih ringan daripada huruf yang berbaris. Contoh, alam nashrah. Mudah je. Alam, dia tak payah alama. Dia jadi berat sikit lah. Berbanding dengan alam, gitu je. Nashrah. Baik, jadi huruf-huruf yang tidak dimasuki mana-mana harakah dinamakan huruf sakinah. Jadi huruf apa yang tak ada baris, maka dinamakan huruf tu huruf-huruf sakinah. Seperti kita kata nun sakinah, nun yang mati, nun yang tidak berbaris. Kesimpulannya, setiap huruf hijaiyah kecuali alif, semua huruf boleh menerima baris kecuali alif. Alif tidak menerima baris. Sebab tu kalau kita nampak ada alif baris atas, yang berbaris atas tu sebenarnya bukan alif, itu sebenarnya hamzah. Kita nampak alif ada baris bawah, itu bukan alif yang berbaris bawah, itu hamzah yang berbaris bawah. Nampak alif ada baris depan di hadapan, di atasnya, itu bukan alif yang berbaris hadapan, tetapi hamzah yang berbaris hadapan. Hamzah tu menumpang pada huruf, pada rumah alif. Okey, baginya 4 keadaan, iaitu maftuhah, maksurah, madmumah dan sakinah. Jadi semua huruf-huruf ni boleh menerima baris kecuali alif, di mana huruf-huruf tu bila dah menerima baris, dia boleh jadi huruf maftuhah, huruf madmumah, huruf maksurah ataupun huruf sakinah. Huruf maftuhah huruf yang baris fathah, maksurah huruf yang berbaris kasrah, huruf madmumah huruf yang berbaris dhamma, huruf sakinah huruf yang tidak dimasuki harakah ataupun fathah, kasrah atau dhammah. Jadi masyarakat kita panggil huruf sukun ataupun huruf mati. Ba alif mati di atas ba, mim nun mati di depan mun,
Masa dulu kan kita belajar Quran dulu kan, cara mengeja. Kalau inna, kalau manna, man, mim nun mati di atas man, dia mati. Okay, disebut. Berkatalah Syekh Ahmad At-Tibi, dan setiap satu huruf hijaiyah kecuali alif disifatkan baginya 4 keadaan, sama ada dia tu berbaris sukun, fathah atau kasrah ataupun dhammah, umpamanya ba, bi, bu, ib. Dan huruf ba yang dikiaskan yang demikian ini pada setiap huruf ba ni kiaslah kepada semua huruf-huruf tadi. Baik, dan katakanlah olehmu sungguhnya huruf itu iaitu sukun kerana jazamnya, dan huruf itu berbaris rafa', nasab dan jar. Okey, kita masuk ke muka surat yang ke berapa dah tu? Muka surat 134. Siapa yang ada kitab boleh buka 134. Harakah far'iyah. Tadi kita cerita harakah asliyah, harakah yang asli, yang baris atas, bawah, depan. Sekarang harakah far'iyah, harakah cabang-cabang dia pula. Ada 2 iaitu mumalah dan musyammah. Apa dia mumalah? Mumalah tu ialah harakah baris yang diimalahkan. Ini ada hukum-hukum imalah lah. Lafaz alif yang cenderung kepada ya. Kalau kita kata majreha, kita nak kata ra tu baris apa? Sebab tak ada baris. Dia tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan, tak ada baris. Nak kata mati pun tidak, sebab dia berbunyi. Maka bunyi itu dinamakan harakah mumalah. Majre. Kalau baris atas majra, baris bawah majri, baris depan majru. Dia bukan ketiga-tiga itu. Ra ni dia berbaris harakah mumalah. Majreha. Dia cenderung kepada baris kasrah. Baik. Kedua, daripada harakah far'iyah tu namanya harakah musyammah, iaitu harakah baris yang diismamkan. Contoh, wa idza qila lahum. Qi ni kan ada bacaan lain bagi Imam Hisham dan Imam Kisai. Mereka berdua ni adalah bacaan yang diterima, bacaan yang mutawatir, yang boleh dibaca dalam solat. Maknanya bacaan yang sah, bacaan yang betul. Okey. Pada kalimah qila dia baca ismam, mulut muncung. Wa idza qi, ada qi begitu. Kalau baris bawah, wa idza qi. Tapi tidak, Isyam dengan Kisai ini dia baca macam mana? Wa idza qi. Itu namanya harakah ismam, harakah musyammah. Boleh? Ni kalau kita baca seorang-seorang ni tak tahu ni. Ada bacaan macam tu, wa idza qila bagi Isyam dan Kisai. Baik. Dan telah datang harakah asliyah ada 3, dan datang juga harakah far'iyah iaitu imalah dan kasrah dhammah, harakah yang diismamkan. Baik, perhatian, terdapat juga baris mendatang yang masuk pada huruf dan dikenali sebagai harakah aridah. Ini harakah yang mendatang. Terjadi dalam beberapa keadaan. Contoh, harakah munasabah, iaitu harakah yang bersesuaian dengan huruf selepasnya. Okey, contoh, wa hadza akhi. Dia asalnya akh. Tapi sebab selepasnya tu ada huruf ya, maka kha ni yang sesuainya ialah baris kasrah. Wa hadza akhi. Harakah takhallus min iltiqa'i sakinain, iaitu baris yang menyelesaikan pertemuan 2 huruf sukun. Maknanya kat sini ada berlaku hukum pertemuan 2 sukun lah, 2 tanda mati. Okey. Contoh kalimah wa ana minal muslimin. Mana dia? Nun pada kalimah minna ni. Nun ni kalau dalam bahasa Arab sebenarnya nun tu mati, min. Min ni dah tanda mati nunnya. Selepasnya tu pula ada huruf yang bertanda mati.
maka akan susah nak baca, bertemu dua tanda mati. Maka kaedah bahasa Arab membariskan tanda mati yang pertama, min ni dengan baris fathah. Jadi wa ana minal. Jadi nun tu bukan baris yang asli, itu adalah baris yang mendatang. Begitu juga au id'u, asalnya au ud'u, asalnya au. Tetapi bertemu waw dah mati, dal pun mati, susah nak buat, maka ditandakan awid'u. Dhammah, contoh lakum, ni asalnya lakum. Dia bukan baris depan ni, tapi sebab dah mim mati, jumpa dengan huruf mati pula shin selepasnya, macam mana nak buat? Maka ketika tu membaris hadapankan yang pertama, wasakhara lakumus syamsa. Okey, yang seterusnya panjang lagi rupanya bicara tentang baris ni. Kita pun sudah kehabisan masa. InsyaAllah saya akan terangkan lagi berkenaan dengan harakah takhallus min iltiqa'is sakinan ni, dah harakah nakal dan lain-lain ni dalam pertemuan kita di minggu hadapan insya-Allah, iaitu di muka surat yang ke berapa ni, muka surat 135. Kita jumpa minggu depan, kita sambung insya-Allah ya. Okey, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Terima kasih semua yang mengucapkan salam. Saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya